السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana bertemu pada malam ni pertama kali sampai kat sini. Nama saya Muhammad Khairil Anwar bin Abdul Latif, asal Ipoh Perak. Sekarang bertugas di Institut Jantung Negara, bukan doktor tapi kaunselor agama. Setiap hari kita jumpa pasien lah, nak mati ke tak nak mati ke, nazak ke tak nazak ke, tu kerja kita setiap hari. Cukup kot kan, tu ta'aruf diri kita juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pertemuan kita pada malam ini silaturahim, kita berkenal antara satu sama lain, dan Allah Ta'ala jadikan majlis kita malam ini majlis dikira amalan soleh dan sebagai simpanan kita pada hari akhirat esok, insya-Allah. Hari di mana apa-apa pun tak memberikan kepada kita apa-apa faedah, melainkan orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, yang selamat. Selamat apa? Selamat di atas jalan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita nakkan supaya apabila kita berada di hari akhirat nanti, kita termasuk di dalam kaum ataupun umat Nabi yang Nabi panggil kepada kita untuk mendekati kepada haudnya, itu telaganya, dan kita boleh meminum daripada airnya. Dan mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang yang dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila semua menghampiri haud Nabi, kemudian dikatakan kepada Nabi, mereka ini sebahagiannya telah mengubah agama engkau setelah kewafatan engkau dan telah membuat suatu urusan baru dalam agama engkau setelah kewafatan engkau. Maka Nabi pun menghalau, fasuhqan, pergilah. Maka mereka tak dapat mendekati dan mereka tidak dapat minum daripada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma, syafaat Nabi. Bagaimana untuk mendapat syafaat Nabi? Maka tidak ada jalan lain, iaitu tetap teguh di atas jalan Al-Quran dan sunnahnya. Pada zaman sekarang kita berada di penghujung kita pergi akhir zaman, yang kita umat yang terakhir, dan di kalangan umat Muhammad ini yang akan merasai hari kiamat. Juga kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita tidak merasainya, kerana orang-orang yang merasai hari kiamat itu ialah orang-orang yang bercanggah daripada jalan Rasul ataupun mereka yang jauh murtad daripada agama Islam. Orang-orang yang beriman akan dimatikan awal,
apabila diutuskan angin sejuk dan ditiup dan mematikan orang-orang beriman, yang tinggal atas muka bumi ialah syirarul khalq, makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling teruk, itu yang tidak mau mengikut jalan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang akan merasai kiamat nanti. Mudah-mudahan kita dimatikan awal. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang beriman ini, yang Allah Ta'ala matikan kita dengan angin yang sejuk, ataupun sebelum itu kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang selalu meriwayatkan perkara-perkara akhir zaman yang akan berlaku. Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kita apabila dia bertanya pada waktu itu, kaifa antum idza labisatkumul fitnah, bagaimanakah keadaan kamu nanti apabila kamu hidup di dalam ataupun kamu diselubungi dengan fitnah, yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir, yang tuanya tua dalam fitnah itu dan yang mudanya membesar dalam fitnah itu. Dan pada ketika itu pada ketika itu manusia mengambil sesuatu yang bukan sunnah dan dia kata sunnah. Fa idza ghayyirat, apabila diubah, mereka kata puak-puak ni meninggalkan sunnah. Awal tadi mereka mengambil sesuatu yang bukan sunnah dan beramal dengan itu, dan mereka kata sunnah. Apabila ghayyirat, apabila diubah, apabila ada di kalangan umat Muhammad yang mengubah, maksudnya mengatakan itu bukan sunnah, bahkan itu bercanggah dengan sunnah, maka mereka kata turikat sunnah, orang-orang telah meninggalkan sunnah. Bila ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bila benda ni akan berlaku? Idza kathurat, bila banyaknya qurra'ukum, bila banyaknya tukang baca Quran, wa qallat fuqaha'ukum, tetapi fuqaha'nya kurang. Apabila perginya ulama, matinya ulama, sehingga tidak ada yang menggantikan mereka. Dan apabila kathurat umara'ukum, bila banyaknya pemerintah-pemerintah, orang nak jadi pemimpin, wa qallat, tetapi kurang orang yang bila banyak orang umara'ukum, maka kurang orang yang menunaikan amanah. Jadi ini time, orang kata this is the time, inilah masanya, iaitu kita berada di dalam zaman itu, zaman di mana yang Abdullah bin Mas'ud cakap, apabila ulama'nya kurang, fuqaha'nya kurang, maka yang banyaknya qurra'ukum, yang banyaknya qurra, qari, jamak qurra, baca Quran, memang baca Quran tapi tak faham Quran. Mungkin banyak orang yang jadi qari, tetapi kurang orang yang memahami Quran tu. Bila perginya para alim ulama, hak ini juga musibah kepada umat. Kurang ulama, ulama mati. Dan kita kena tahu bahawasanya akhir zaman ilmu ditarik daripada umat. Dengan apa? Dengan dimatikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga bila tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang apa mengambil orang-orang jahil menjadi ulama, menjadi pemimpin. Fa'aftau bighairi ilmin, fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Zaman ini juga zaman fitnah, maka kita kurang ulama kita. Ulama pun banyak dah wafat, dah meninggal. Yang tinggal orang yang tidak alim. Habis ilmu-ilmu yang ada pada dada-dada para alim ulama kita, maka yang tinggal orang-orang jahil. Sebab itu kematian alim ulama merupakan musibah kepada umat. Musibah kepada umat, sebab ilmu itu berkurang sekali. Dalam satu riwayat, yahmilu hadzal ilm kullu khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan sentiasa membawa ilmu ini orang-orang yang adil.
akan sentiasa membawa ilmu ini. Yahmilu hadzal ilm. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Orang-orang yang adil. Min khalafin uduluhu. Setiap yang khalaf, yang kemudian. Maka setiap mati, datang generasi kemudian, datang generasi kemudian, yang mereka ini orang-orang adil yang membawa ilmu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Menafikan penyelewengan puak-puak yang melampau. Wa intihalil mubtilin, puak-puak ahlul batil, orang-orang ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, penafsiran orang-orang jahil. Hak ni kerja alim ulama itu. Hadis ni ulama hadis khilaf tentang kesahihannya. Imam Ahmad mensahihkan, Imam Ahmad hasankannya. Sebagai ulama lain tidak menerimanya sebagai hadis sahih. Mursal, mu'dal. Mursal putus sanad, mu'dal putus di tengah-tengah sanad. Tapi maknanya sahih. Sehingga dikatakan Imam Ahmad menyatakan hasan ataupun sahih kerana di setakat mursal itulah. Ibnul Qayyim mensahihkannya, tapi banyak juga yang mendhaifkannya. Okey, tak apalah. Kalau kita mengambil ia sebagai dhaif sekalipun, tetapi maknanya sahih, yang membawa ilmu ini ialah para ulama-ulama kita yang adil, yang menjaga hadis-hadis Nabi, ialah rawi-rawi yang adil. Hak ni dalam hadis sahih, yang menakalkan daripada setiap generasi kepada generasi, bersambung sanadnya daripada orang yang siqah, adil, dhabit, kuat ingatan mereka, tanpa ada syaz, tanpa ada pelik dan illah, kecacatan. Jadi maksud yang membawa ilmu ini para ulama kita, ulama-ulama kita yang adil. Bukan kita kata bahawasanya setiap orang yang ada ilmu itu mesti adil. Dah, ada orang yang ada ilmu tapi tidak adil. Ada orang ada ilmu tapi fasik. Ada orang ada ilmu tapi ilmunya ilmu mengarut, yang membawa kepada kerosakan kepada umat. Tetapi yang dimaksudkan hadis ni ilm, Al-Quran, sunnah, iaitu orang-orang yang adil. Kerja mereka apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan puak-puak yang melampau di dalam agama, yang menghancurkan agama orang-orang yang melampau. Ala halakal mutanatti'un, celaka, hancurlah puak-puak yang melampau. Ala halakal mutanatti'un, hancurlah puak-puak yang melampau. Ala halakal mutanatti'un, 3 kali Nabi cakap. Dalam satu musim haji, Nabi memerintahkan sahabat mencari kerikil, batu-batu kecil untuk tujuan lontar. Sahabat mengambil batu-batu yang kecil 7 biji bagi kat Nabi. Kata Nabi, macam ni lah yang kamu ambil batu ini, macam ni lah. Kemudian Nabi kaitkan hancurnya umat-umat terdahulu kerana ghulu, melampau. Hanya disebabkan cerita tentang batu nak melontar saja. Zaman sekarang kalau ada batu-bata lah orang ambil baling. Kalau ada payung orang baling. Ada lagi batu lagi besar ada baling. Senang sampai agaknya. Sedangkan Nabi suruh cari batu kecil, kerikil kecil ya, 7 biji. Nabi kaitkan batu yang kecil diambil oleh para sahabat itu jangan melampau. Jadi agama kita akan hancur kalau melampau. Melampau seperti puak-puak Yahudi dan Kristian. Melampau mengangkat Nabi jadi Tuhan. Ini semua yang menghancurkan agama Yahudi dan Kristian. Yang kedua tadi, orang-orang batil. Orang-orang batil ni orang kafir pun ada, orang Islam pun ada yang batil. Dan ta'wil al-jahilin, takwilan orang-orang jahil. Orang-orang jahil tak ada ilmu tapi bercakap tentang masalah agama. Hak ni juga diingatkan kepada kita oleh Nabi SAW. Akan datang satu zaman sebelum berlakunya kiamat, agar tahun-tahun yang menipu. Orang-orang yang benar dikatakan bohong, orang-orang yang bohong dikatakan benar, orang-orang yang khianat dikatakan amanah, orang-orang amanah dikatakan khianat. Zaman itu mungkin zaman kita jugalah, sebelum berlakunya kiamat. Jadi berapa ramai orang yang bawa kebenaran dikatakan bohong, berapa ramai orang yang bohong atas nama agama dikatakan orang benar, dikatakan ulama, dikatakan muhaddis,
Sekarang ni bohong saja, bohong masyarakat. Orang yang khianat dikatakan amanah, banyak. Dan orang yang amanah dikatakan khianat. Ini akhir zaman. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, dan bercakap pada waktu itu golongan ar-ruwaibidah. Ditanya kepada Nabi, siapa dia ruwaibidah? Tafihun nas yatakallamu fi amril ammah. Orang jahil, orang leke, orang tak ada ilmu, tapi bercakap tentang urusan umat. Orang leke, orang tak ada ilmu, tapi bercakap tentang agama Islam, bercakap tentang syariat, bercakap tentang hadis, bercakap tentang akidah, kerana tak ada ilmu pun. Hak tu zaman ni juga ada, zaman fitnah. Sebab tu zaman kita sekarang dikelabui oleh syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syahwat tu okeylah, syahwat yang macam-macam kepada yang mengarutnya kepada maksiat. Syubhat samar-samar. Hak tu yang Ibnu Mas'ud kata tadi, ittakhadhan nas sunnatan. Orang ambil dia jadi sunnah. Bila ditukar ataupun bila diubah, ini bukan sunnah, dia kata kita bukan, kita meninggalkan sunnah. Dikatakan kita menentang sunnah. Syubhat samar-samar. Islam kedak ni, sunnah kedak ni, betul kedak ni, tauhid ke syirik ni, semua orang blur, tak nampak, tak boleh nak detect, tak boleh nak kesan. Ini syirik ni, ini tak syirik, ini usaha, ini sunnah, bukan, ini bid'ah. Sunnah orang pun dah keliru dah. Mana satu sunnah, mana satu bid'ah, mana satu tauhid, mana satu syirik, mana satu akhlak yang bagus, mana satu akhlak yang tak bagus. Maka semua jadi terbalik belaka dah. Ni akhir zaman. Kenapa semua ni berlaku? Kerana orang jauh daripada petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman para sahabat Nabi. Ini sebabnya, ini puncanya. Orang jauh daripada Al-Quran dan sunnah dengan kefahaman yang betul. Dia tahu Al-Quran dan sunnah, tapi mungkin kefahamannya telah masuk syubhat, kefahaman dia telah masuk fitnah, kefahaman dia dah jadi lain. Yang sepatutnya faham A, dia faham B. Yang sepatutnya kena faham B, dia faham A. Yang sepatutnya dalil ini tak sesuai untuk digunakan masalah A, tapi digunakan untuk masalah A. Dalil ini untuk B, bukan untuk A. Semua jadi kelang kabut, keliru. Yang duk bagi keliru ni kadang-kadang orang agama jugalah, sehingga orang awam pun blur lah. Mana satu betul? Ustaz ni kata salah, ustaz ni kata betul, ustaz ni kata ni sunnah, ustaz ni kata ni bid'ah. Jadi kita keliru. Semua perselisihan ini disebabkan kita jauh daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah tadi tu. Lagi jauh zaman kita ni dengan zaman Nabi, lagi banyak benda cacah merba masuk. Hatta pada zaman Nabi, di akhir-akhir hayat Nabi pun Musailamatul Kadzdzab pun dah muncul. Golongan-golongan Syiah pun dah muncul. Bila Nabi wafat, naik saja. Benda dah ada dah. Bila Nabi wafat, naik benda tu. Musailamatul Kadzdzab mengaku Nabi. Macam-macam lah. Orang-orang yang dulu Islam tak mau bayar zakat, murtad. Muncul golongan-golongan Syiah mengangkat Ali lebih daripada had. Muncul golongan-golongan Khawarij yang faham Al-Quran ikut kepala otak dia sendiri. Sebab apa semua ni sesat? Sebab jauh dia daripada petunjuk Nabi tadi tu. Dah lah zaman itu bukan macam zaman kita. Zaman itu sangat hampir dengan zaman Nabi. Tengok apabila Abdullah bin Mas'ud kata kepada golongan-golongan yang berzikir beramai-ramai dalam Masjid Kufah, yang diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi. Apa kata dia? Pinggan mangkuk Nabi pun tak pecah lagi, baju-baju Nabi pun tak lusuh lagi. Kamu dah buka pintu bid'ah macam ni? Itu zaman dekat tau. Dekat Kufah pun. Dah kita tahu dekat Kufah pun banyak pokok Syiah duk muncul situ lah. Duk banyak Syiah kat situ, dan pok-pok yang sesat larat tu dah. Jadi bila mereka duk bermaharaja lela kat situ,
Jadi sesat belaka dah habis. Jadi cacar merba dah. Hujahnya sama saja. Wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman Ibn Mas'ud, kami buat ini bukan nakkan apa, melainkan kami nakkan kebaikan. Nakkan kebaikan. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu. Berapa ramai orang nakkan kebaikan tapi tak tepat caranya. Bukan semua nampak baik semua mesti tepat. Tak semua yang ini baguslah ni, aku tengok macam tak ada cacat dia. Tak semestinya bagus. Tak semestinya bagus. Kerana baik dan buruk sesuatu itu ditimbang bukan hanya akal saja. Ianya juga mesti dengan pimpinan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jika dia masuk otak dia, jadi cacat. Habis semua pemahaman cacat. Khawarij mai faham ayat Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Maka dia pun tuduhlah Ali kafir, Muawiyah kafir, Aisyah kafir. Sebab ayat tadi tu, hak tu kalimatul haq, kalimah benar, yuridu bihal batil, tapi dia menggunakan kalimat yang benar itu untuk tujuan kebatilan. Sebab apa? Nafsu, syubhat wasyahwat. Nafsu, semua sebab nafsu. Ittiba'ul hawa, yang jadi sesat sebab ikut nafsu. Syahwat, ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu yang jahat tu, tanpa ada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Hak ni zaman tu, zaman baru Nabi wafat, muncul lagi kumpulan Murji'ah, muncul lagi Jabariyah. Ini semua kumpulan-kumpulan ni kita pun tak pernah dengar kadang-kadang, dan kita pun tak tahu apa benda lah kumpulan-kumpulan tu dah. Tak apalah, biar dia berlalu. Zaman makin jauh, masuk lagi kumpulan-kumpulan ahli falsafah, memang jadi falsafah Islam. Masuk lagi kumpulan-kumpulan, macam-macam kumpulan, sampai zaman moden sekarang ni macam-macam liberal lah, apa-apalah semua pemikiran-pemikiran ni. Lagi jauh sebenarnya, semua pemikiran-pemikiran yang ada ini anak cucu cicit kumpulan sesat lama lah. Anak cucu cicit ambil sikit pemahaman Jabariyah, ambil sikit pemahaman Khawarij, ambil sikit pemahaman Syiah, ambil sikit pemahaman semua yang sesat tu, dan digabung bagi nama baru, liberal lah. Itu pemikiran yang ada zaman sekarang, bukan baru. Bendanya dah ada dah zaman dulu dah. Kita tak heran pun, benda tu dah ada dah. Tapi sebab apa berlaku? Sebab orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, ataupun dia memahami Al-Quran dengan Sunnah tetapi bukan cara faham Abu Bakar, bukan cara faham Umar, Uthman, Ali dan yang lain-lain para sahabat tu. Sebab tu kita tekankan, mesti kita faham Quran dan Sunnah ini dengan kefahaman para sahabat Nabi. Nabi kata akan berlaku pada akhir zaman ikhtilaf, percanggahan banyak sangat. Maka Nabi bagi suatu jawapan ataupun permasalahan, solusinya. Bagaimana cara nak menyelesaikan perselisihan yang banyak tu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang selepasku. Tamassaku biha, pegang dia. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Satu, pegang sunnah dan sunnah para khulafa'. Sunnah Nabi dan sunnah khulafa' sunnah yang satu, bukan dua. Sebab tu dia kata tamassaku biha wa'addu 'alaiha. Dia tak guna huma, dia tak guna peganglah kedua-duanya dah. Peganglah dia, sunnah Nabi dan sunnah khulafa' rasyidin, satu saja, tak dua, tak tiga. Maka apa-apa yang dibuat oleh para sahabat Nabi, maka kita buat juga. Hak tu ma ana alaihi wa ashabi. Akan berpecah Yahudi, Kristian 31, 32, ada umat Muhammad 33. Kulluhum finnar, semua neraka. Illa wahidah, malaikat satu saja. Siapa dia yang satu tu? Sahabat tanya, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ataupun dalam riwayat al-jamaah, jamaah.
Jemaah siapa? Jemaah masjid ni? Dah. Jemaah siapa? Jemaah sahabat Nabi. Maka datang daripadanya tam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang mengikut sunnah Nabi dan para sahabat. Wal jamaah, majority para sahabat Nabi, jamaah pada waktu itu. Bukan jemaah Islam pada waktu sekarang. Bukan jemaah Islam kat Malaysia. Bukan jemaah Islam dekat Mesir. No. Jamaah para sahabat Nabi. Kerana abarra hadhil qulub, mereka orang yang hatinya sangat bersih. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihim, satu kaum yang Allah pilih jadi sahabat Nabi mereka. Maka dengan hidayah mereka kita ikut, iaitu ma ana alaihi wa ashabi ahlus sunnati wal jamaah. Maka mereka faham Quran sunnah macam mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul melalui kalau zaman berikutnya melalui para sahabat Nabi. Cuba compare yang pok-pok Syiah. Hang kata hang dapat Islam, tapi hang kafirkan semua sahabat Nabi. Islam mana yang hang dapat? Adakah Islam hanya daripada 3 kerat yang hang sebut saja? Miqdad, Salman, Abu Zar. 3 je. Ali pun dia tak sebut pun. Ali pun dia tak sebut. 3 je dia sebut. Adakah kau dapat Islam daripada jalan 3 ini, lain habis semua murtad? Sangat tak logik dan sangat bercanggah dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Tengok cara faham tu. Yang menyebabkan orang sesat kenapa? Cara faham tu. Tengok Khawarij tadi kita kata, cara faham. Kafir, tak buat hukum Allah, kafir. Sedangkan ada lagi zalim, ada lagi fasik. Apabila Nabi sebut sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, mencela orang Islam tu fasik dan mencaci dia dan membunuhnya kufur. Kufur itu bukan kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak membawa kepada kekafiran. Cara faham mau kena kasih betul. Khawarij kata pelaku dosa besar kafir. Siapa buat dosa besar kafir. Ahli sunnah dah, selagi mana dia Islam, belum buat perkara yang membatalkan akidah, masih Islam. Cuma dia Islam asi. Dia Islam tapi bermaksiat kepada Allah. Cara faham tu. Murji'ah, iman dalam, tak ada kena mengena amalan luaran, pun salah faham juga. Sedangkan al-imanu qaulun wa amalun, iman ialah percakapan dan perbuatan semua sekali. Iman dari dalam terpancar kat luar. Hak tu yang dipahami oleh ahli sunnah, para sahabat Nabi. Mereka boleh Jabariyah, Qadariyah, mereka semua mereka faham ikut cara sendiri masing-masing. Maka jauhlah mereka daripada petunjuk Nabi, sesatlah mereka daripada jalan ahli sunnati wal jamaah. Contoh, nah itu semua contoh kita mau bagi tahu. Kenapa yang jadi sesat larak ni? Sebab kita jauh daripada pemahaman yang betul. Faham Quran tapi faham dengan cara sendiri. U'budullah, sembahlah olehmu akan Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu yakin. Maka dia pun sembah Allah. Dah yakin dah, tak payah semayang dah. Sebab dah yakin. Oh, sembah Allah, puasa. Dah yakin, puasa dah tak payah dah. Maka aku telah mencapai maqam yakin, maka aku tidak terikat dengan syariat Muhammad dah. Kufur lah. Sedangkan apa tafsiran Nabi dan para sahabat kepada yakin? Sembahlah olehmu akan Allah sampai yakin, sampai mati. Itu maksud tak? Sebab kita tak mau rujuk kepada para sahabat Nabi, cara faham agama tu, maka sesat. Hak tu zaman dulu. Zaman sekarang lagilah macam-macam orang faham agama ikut cara kepala otak dia sendiri. Kita jauh dah daripada zaman Nabi. Zaman sahabat dah jauh, zaman tabi'in dah jauh, tabi'ut tabi'in dah jauh, zaman ulama mazhab 4 habis jauh dah. Tinggallah ulama-ulama zaman kita sekarang ni. Maka
Tak mustahil lah banyak sangat penyelewengan dalam agama. Hak ni yang mau kita jelaskan kepada masyarakat pada waktu sekarang, supaya faham agama kita betul, Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kena mengaji, kena belajar. Sebelum nak melakukan sesuatu, mesti ada ilmu. Hak ni yang Islam ajar kepada kita. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kamu cakap, jangan kamu berhenti kepada sesuatu yang benda yang kamu tak ada ilmu. Sesungguhnya fuad, ini basar, kalam, habis semua ini akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Hak ni tadi ulama dah mati dah, naik orang jahil. Mereka fatwa tanpa ilmu, sesat mereka dan menyesatkan orang lain. Hak ini takwil al-jahilin, takwilan orang jahil kepada agama. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Ilmu mesti dipelajari. Kalau duduk saja, duduk tiba-tiba aku mimpi tadi Allah bagi ilmu. Hak ni yang mau kita buang. Kita duduk belajar daripada sekolah, man jadda wa jadda dah. Siapa yang berusaha dia akan berjaya. Berjalanlah atas fitrah Allah tu. Sunnatullah dah. Siapa berjaya, siapa rajin, dapat. Siapa yang berrajin menuntut ilmu, dia akan dapat ilmu. Siapa yang malas menuntut ilmu, mau cepat saja, ilmu tak dapat. Dalam kaedahnya, man lam yutqinul usul harumal usul. Siapa yang tidak tekun dalam usul, haram sampai. Maksudnya usul, mesti dia faham usul agama ni macam mana, kaedah-kaedah agama macam mana, dia mesti tekun dan mesti apa orang kata faham betul. Kalau tak, haram sampai tak faham-faham dia agama, sebab tak faham kaedah dalam agama. Hak ni lah yang Nabi duk bagi tahu kat kita, yang Allah duk bagi tahu kat kita, supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa saja yang Nabi sebutkan dan Nabi bawa, maka kita ambil. Dan apa saja yang Nabi larang, tinggalkan. Semua yang Nabi suruh dan perintahkan, kena buat. Dan semua yang Nabi larang, kena tinggal. Sunnah, ikut sunnah. Dan dibagi pula ancaman kepada orang yang tak nak ikut sunnah. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang bercanggah dengan Rasul, yushaqiq, tak mau ikut jalan Nabi. Nabi ikut jalan lurus, dia ikut jalan kiri dan kanan. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sampai petunjuk kepada dia, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tak mengikut jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami beri kepada dia apa yang dia mau, wa nuslihi jahannam wa sa'an masira, dan kami sampaikan dia kepada jahannam, itu tempat seburuk-buruk kembali. Siapa yang bercanggah jalan Rasul dan tak mengikut jalan orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman layak ni? Sahabat Nabi. Nabi sebut pada zaman itu, siapa yang bercanggah Rasul dan tak mengikut jalan orang beriman, waktu itu rujuknya kepada sahabat Nabi lah. Nuwallihi ma tawalla. Kau nak sangat jalan sesat ni kan, kau ambil lah, buat. Nak sangat, ikutlah, ikut. Macam kita nak sangat, buatlah, degil. Nak ambil jalan sesat tu, silakan. Tetapi ingat, nuslihi wa nuslih jahannam, jalan tu bawa ke jahannam, tempat buruk, tempat kembali. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Jaga-jaga orang-orang yang nak bercanggah dengan perintah engkau. Ayusibahum fitnah, takut terkena fitnah. Au yusibahum adab, atau kena kepada mereka azab yang alim, azab yang pedih. Hal ni bagi orang yang bercanggah dengan perintah Rasul, maka dia dapat ancaman fitnah dan azab yang pedih. Ini ancaman kepada orang yang tidak mau mengikut jalan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh untuk kita ikut yang baik. Liman, bagi siapa yang yarjullah, harap Allah dan harap hari kiamat. Siapa mahu Allah dan hari kiamat, maka Nabi uswatun hasanah, uswah hasanah untuk diikuti. Satu lagi apa? Bayat tu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada puak-puak ni, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Itu ikut Nabi. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kamu dan Allah ampunkan dosa kamu. Ayat ni dia jadi suatu hakim kepada kita, atau suatu penghakiman kepada orang yang mendakwa cinta Allah tapi tidak mengikut tariqatul Muhammadiyah, dan tak ikut tarikat Muhammad, tak ikut jalan Nabi. Dia kata cinta Allah tapi tak mau ikut jalan Nabi, maka tak sampai dia. Sedangkan siapa yang cinta Allah, ikut Nabi. Siapa ikut Nabi, Allah cinta kat dia dan Allah ampunkan dosa dia. Allah simpelnya hidup tak? Nak jalan yang selamat, simple saja. Dalam hadis, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, aku perintahkan, aku iklankan kepada dia perang. Siapa dia wali Allah? Adakah yang terbang di udara, ataupun yang berjalan atas air, ataupun boleh berada dekat dua tempat dalam satu masa? Adakah itu wali? Man adali waliyan, siapa yang memerangi wali aku iklan perang dengan dia. Iaitu seorang hamba yang sentiasa mendekatkan diri kepada dia dengan benda yang aku paling suka, iaitu benda fardu yang aku fardukan kepada dia. Dan seorang hamba yang berterusan melakukan nawafil, melakukan amalan sunat, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtahu, apabila aku cinta kepada dia, maka penglihatan dia yang digunakan untuk melihat, aku bersamanya. Tangan dia yang digunakan, aku bersama dia. Kaki dia yang dia berjalan, aku bersama dia. Fa idza saltau, bila dia minta kepadaku, akan ku jawab. Apabila dia minta lindung daripadaku, aku lindung dia. Ini wali Allah. Hak ni yang kita mau. Mendekatkan diri Allah dengan fardu, mendekatkan diri Allah dengan amalan sunat. Dua je Cik Bang oi, dua je nak jadi wali Allah. Tak payah betapa dalam gua nah. Tak payah beramal dengan zikir tok syekh tertentu nah. Tak payah. Buat amalan fardu, amalan sunat. Amalan fardu dah tentu Allah suka dah. Siapa tak buat, haram lah, Allah tak suka lah kepada dia. Amalan sunat, buat banyak sampai aku cinta kepada dia, kata Allah. Sampai aku cinta kepada dia. Apabila aku cinta kepada dia, hidupnya dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong dia dalam macam-macam benda. Bila doa, mustajab doa dia. Sebab tu wali Allah memang mustajab doa dia. Bila dia minta lindung, Allah lindung dia. Tetapi yang dikatakan wali tadi itu orang soleh, orang yang dekat kepada Allah dengan fardu dan amalan nawafil. Fardu kita tahu dah, salat 5 waktu fardu, puasa bulan Ramadan fardu, haji fardu, buat baik kepada mak bapak fardu. Amalan sunat, puasa sunat kita tahu, puasa sembahyang sunat kita tahu, macam-macam lagi lah. Sedekah kepada orang miskin, infak pada jalan Allah, hak ni semua sunat-sunat ni kita buat. Yang dikatakan sunat itu apa dia? Yang sunnah lah. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ikrarkan. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ikrarkan, setuju. Ini sunnah.
Tiga daripada ni bukan sunnah. Tiga ni bukan. Lain daripada tiga bukan. Nabi tak pernah cakap, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ikrar, maka itu tidak sunnah. Ada orang pergi Gua Hira, pergi naik atas Gua Hira, panjat tu setengah jam tu. Naik atas Gua Hira beratur panjang nak semayang 2 rakaat dalam gua. Ini sunat ke tak? Sunat ke tak? Siapa kata sunat, mau dalil? Mana dalil kata sunat? Siapa suruh semayang 2 rakaat dalam gua ni? Kita ada tahiyatul masjid, bukan tahiyatul ghar. Tahiyat masjid ada, tahiyat gua tak ada. Islam ajar tahiyat masjid je. Masuk masjid 2 rakaat. Pergi masuk gua, jangan 2 rakaat. Lain lah kalau kita terpangkat dalam gua kan mau semayang, boleh ya. Hak ni masuk Gua Hira mau 2 rakaat. Ini bukan amalan sunat. Masjid Haram tu, satu solat 100,000 pahala. 100,000 pahala satu solat. Yang kau pergi semayang kat gua tu kenapa? Yang dah tentu-tentu dah dapat pahala ni hang tak nak buat. Yang belum tentu dapat pahala tu hang pergi buat. Kita hak ni lah, yang utama kita tak mau buat, yang tak utama kita mau buat. Maka selawat kepada Nabi, macam-macam selawat. Duk pening kepala nak apa? Tafrijiyahnya, selawat tibiyahnya, selawat itulah, selawat inilah. Tapi Nabi kata afdalus salawat, afdal yang paling selawat apa dia? Selawat Ibrahimiyah. Hak duk baca dalam tahiyat tu. Allah, semua kita dah hafal dah kan? Punya nak apa tafrijiyah, nak apa tibiyah, macam-macam lagi. Hak tu pun tak siapa buat, kita pun tak tahu. Maknanya betul ke tak pun kita tak tahu. Hak ni yang dah Nabi ajar dah, Ibrahimiyah yang paling afdal. Kita pun tak naklah buat yang afdal ni, baik aku buat selawat tibiyah. Itu ada cacat dalam pemikiran dan cacat dalam pemahaman agama. Sebab orang kalau boleh yang paling bagus dia mau, ni aku bagi hadiah kat engkau, ni Ferrari, ini Elantra. Ferrari Elantra, kau nak mana? Aku bagi free tau. Mestilah, of course lah Ferrari. Buang bagi free, tak mau. Tak apalah, aku ambil Elantra. Ini cacat. Oh, zuhud sikit kot. Zuhud. Kadang-kadang orang ngaku zuhud tu sebab dia tak mampu, itu aja. Kenapa tak pakai BMW? Alah, zuhud sikit lah. Bukan mampu pun, itu je point dia. Dia tak mampu. Yang mampu 5 biji BMW mau, hari ni aku boleh beli. Ferrari aku boleh beli, berapa nak? 10. Tapi aku tak maulah. Baru zuhud. Baru zuhud. Sebab dia mampu tapi dia tak mau buat. Sebab nanti takut terpengaruh dengan dunia. Kita belum diuji lagi, baru gaji 1,500, baru 2,500, belum uji lagi. Tunggu nanti naik pangkat kan, Allah bagi 10,000 gaji. Tak cukup. Hak tu baru uji betul tak kita zuhud ke tak. Bukan maksudnya haram jadi kaya dah. Jadi yang afdal kita mau, yang mafdul kita tak mau. Orang beramal dengan istighfar yang macam-macam, tapi tak beramal dengan sayyidul istighfar, penghulu raja segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Tak pernah pun kita nak hafal pun, tak pernah pun kita nak setiap hari baca pun, tapi kita duk ralik istighfar itulah, istighfar inilah, istighfar tok syekh itulah, istighfar tok syekh inilah. Zikir-zikir Nabi yang Nabi ajar banyak. Lepas semayang ni banyak, lepas pagi petangnya pun banyak. Macam-macam zikir. Hatta naik kenderaan, turun kenderaan, mandi, masuk bilik air, keluar bilik air, makan, lepas makan. Hak ni semua zikir Nabi ajar. Allah, miskin juga dia rasa zikir tu. Tok Syekh ada zikir lain tak? Yang sikit, yang ada power sikit. Mau Tok Syekh tu pun bagi. Nah, ini satu set zikir ni. Kau berzikir dalam kelambu tu dalam gelap nah.
zikir dan kelambu pula. Sampai satu time Tok Syekh tilik. Tok Syekh tilik. Ini tak naik makam lagi. Duduk kelambu balik. Baca lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan gelap dan kelambu. Main Tok Syekh dah. Okey. Naik makam dah. Nah, satu zikir baru nah, baru punya. Baru ku karang tadi. Nah, baca. Sekali lagi zikir. Baca naik lagi makam. Bagus. Nah, zikir baru pula. Hak semua zikir-zikir tu entah mana-mana datang dah. Tak apa-apa. Punya banyak zikir Nabi aja tak beramal. Lepas tu duk sibuk kasidah. Kasidah ni waktu lapang okey lah. Duduk waktu lapang kan, sesaja tak ada apa nak buat, dah banyak sangat zikir kita tu. Waktu lapang kasidah lah, nak sangat kasidah. Tapi kasidah memanjang, zikir Nabi tak baca. Lepas sembahyang maghrib habis semua belah, semua nak berkasidah. Zikir lepas sembahyang tak baca. Macam-macam lah. Siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi? Siapa baca? Siapa baca zikir pagi dan petang? Kadang-kadang kita pun tak masa tak. Kadang-kadang kita pun lupa. Kadang bawa kereta tu buka. Bawa kereta pagi-pagi pergi pejabat tak. Awal-awal kita buka dah. Apa? Pagi era lah. Apa lagi? Macam-macam lah. Bukan dia nak zikir dulu 100 kali tu, sambil dia pergi jalan on the way ke pejabat, settle 100 dah. Cukup. Settle 100. Siapa yang baca 100 kali setiap pagi tak akan diganggu syaitan. Tak buat kita pun. Saya pun tak buat jugalah. Apa lagi? Macam-macam lah zikir tu. Banyak yang kita tak buat. Bila buka Al-Azkar Al-Imam Nawawi tu, punya belambak, dia tak amal lagi. Besar sangat. Ambil Hisnul Muslim lah yang kecil tu. Hisnul Muslim pun banyak lagi yang kita tak baca lagi. Lepas tu duduk sibuk kasidah. Kita mendekatkan diri dengan amalan sunat, bukan kasidah. Kasidah tak sunat. Ditambah pula, sebab apa orang nak kasidah? Kasidah ini kasidah yang diberkati. Macam-macam lah. Kasidah yang diberkati. Siapa berkat? Tok Syekh dia berkat. Bukan Nabi yang kata berkat, bukan Allah yang menentukan berkat, dia yang menentukan berkat. Tengok, jauh kita daripada sunnah tu. Jauh. Sebab pemahaman salah. Dan cara fahamnya rosak. Cara faham tak betul. Bila kita kata kau orang Islam kan, apa sumber rujukan kau? Al-Quran dan sunnah. Okey, betul. Bagus. Peramalan haram tak? Qasidah dulu. Yang tadi tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau cinta Allah, ikut aku. Berapa banyak dah sunnah Nabi kita ikut? Berapa banyak dah sunnah Nabi kita ikut? Makan pun belum tentu lagi. Hak yang duk berkasidah-kasidah tu, makan pun minum tangan kiri lagi. Hak yang duk mengajar orang pun, mengajar agama pun, duk makan pergi western punya makanan, cucuk garpu, makan tangan kiri. Berapa banyak sunnah kita dah ikut ni? Yang kita kata cinta Allah ni. Hak belum lagi sambutan maulid lagi, cinta Nabi. Betul tak cinta Nabi tu? Tak, ya na no. Kalau boleh beli tangan besar tu, ya na. Yang atas pun duk lambai juga. Ya na. Siapa yang lambai? Nabi datang. Kalau Nabi datang pun, aku tak suruh menyanyi. Aku suruh buat ikut sunnahku. Siapa yang pegang kepada sunnah Nabi, kan? Taraktu fikum amray. Aku tinggalkan dua benda je. Sunnah Al-Quran dan sunnah. Ada tak ada kata menyanyilah kalau cinta aku. Kalau ingat aku nyanyilah, cintalah. Tak ada. Cara faham balik. Cara faham. Kasih betul sikit cara faham tu. Mau cinta Rasul, kena belajar ngaji. Okey, dalam bab ini Nabi buat apa sebenarnya? Dalam bab ni pula, apa yang Nabi buat? Yang kita buat amalan harian ni, adakah kita ikut Nabi? Balik-balik sikit-sikit sunnah Nabi, habis nak sunnah apa? Sikit-sikit sunnah Nabi. Memanglah Nabi aku Muhammad, Nabi kau siapa? Paul. Nabi kau siapa? Habib. Nabi kau siapa? Syekh sekian. No, Nabi kita Muhammad.
dan kita taksub kepada Muhammad dengan beramal dengan sunnah. Aku cintalah, aku suka ulama ni, memang aku suka ulama ni aku tengok ikhlas bla bla bla, ya, aku pun pakai jubah macam dia lah sebab suka. Ui, serban dia lawa lah 7 lapis, ambil serban 7 lapis. Sebab apa? Suka dengan ulama tu, suka, cinta dengan dia. Tengok gelagak dia. Kita tengok gelagak ulama tak, kita suka kat dia. Kadang-kadang ada orang sehingga gaya pun ditirunya sebab suka. Ibn Abbas, Ibn Umar, sukanya dia kepada Nabi. Hak yang tak ada ranting, yang tempat Nabi duduk bongkok pada bongkok, suka dia kepada Nabi. Kita suka dekat ulama ni. Kalau boleh, semua benda kita mau tiru dia. Tapi kadang-kadang yang Nabi tu, yang kita kata cinta tu, tak pernah kita tahu pun macam mana semayang dia, tak pernah kita tahu pun puasa dia macam mana, tak pernah kita tahu pun haji dan umrah dia macam mana, tak pernah tahu pun. Yang kita tahu-tahu ni ustaz cakap. Tapi adakah ada inisiatif? Ustaz cakap ni sunnah ni, mana bukti dia, mana hadisnya? Kan? Orang duk ngaji Syama'il Muhammadiyah, orang duk ngaji Syama'il Muhammadiyah untuk apa? Untuk mengenal Nabi tu tak? Maka kita mau tengok hadis dia. Nabi duduk macam mana, rambut Nabi macam mana, badan Nabi macam mana, khatamun nubuwah dia macam mana. Mau tengok buktinya kan? Belajar Syama'il Muhammadiyah. Bila kita kenal Nabi, oh ini dia bentuk Nabi secara gambaran hadis, barulah kita boleh tiru dah. Barulah kita rasa oh seronok Nabi. Kenapa kita buat begini? Sebab aku baca dalam Syama'il Muhammadiyah Nabi buat macam ni. Itu cinta tu, cinta. Maka dia melahirkan ittiba', ikut. Dan dia melahirkan benci kepada selain yang Nabi buat. Mesti berdua, mesti jalan seiring. Oh aku suka Nabi, bid'ah buat juga. Suka Nabi. Tak apa-apa yang sunnah pun tak, Nabi tak buat pun hang buat. Orang yang cinta Nabi, dia ikut Nabi dan dia tahu ini Nabi tak buat, aku benci benda ni sebab Nabi tak buat. Itu namanya cinta Rasul. Muhammadun Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tak ada yang kita ikut dengan sebenar-benarnya melainkan mengikut Nabi saja. Maka ustaz kata ini sunnah, ustaz boleh tunjuk tak buktinya benda ini sunnah? Berapa ramai yang faham khatamun nubuwah bentuk 3 segi tu? Yang duk sebar-sebar dalam Facebook, yang duk sebar-sebar dalam internet lah, apa benda semua tu. Khatamun nubuwah, lambang kenabian. Berapa ramai yang tahu bentuk lambang kenabian macam mana, yang bentuk yang betulnya, yang dijual dekat kedai-kedai 3 segi bentuknya. Muhammadun Rasulullah. Dijual. Sekarang dibuat bentuk emas, tembaga, dibuat frame. Cara beribadat dengan khatamin nubuwah, tengok kepada dia. Tengok je. Ambil khatamin nubuwah tengok. Oh itu cara ibadat dia. Oh Allah. Macam tu ke? Tak ada pula Nabi main. Okey aku buka baju nah. Dah khatamin nubuwah tengok. Okey tengok nah. 5 minit. Tak ada. Kan? Nabi tak pula. Okey ni khatamin nubuwah, tengok 5 minit. Itu cara ibadat. Tak, Nabi tak pernah cakap pun. Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah, khatamin nubuwah yang dikatakan oleh Al-Imam Tirmizi, riwayat dia dibawa tu macam telur burung merpati, isi lebih berbulu. Hak ni je, bujur. Itu khatamin nubuwah, bukan 3 segi. Kalau ada tulis Muhammad Rasulullah, Abu Jahal mai tengok anak kita, apa benda kau ni? Oh Muhammad Rasulullah, anak kita, cucu aku ni rupanya Rasulullah. Ada masalah ke? Oh beriman terus dah. Abu Bakar pula, Abu Talib cinta kepada Rasulullah. Tengok, khatamun nubuwah dah. Dah beriman lama dah, tapi sampai akhir hayat dia tak beriman kepada Nabi. Tak mau diucap la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya apa? Cara faham kita mesti betul. Macam mana kita nak dapat cara faham agama ni betul? Mengaji, belajar sunnah Rasul, belajar hadis-hadis Nabi. Kena baca, bukan hanya mendengar saja, bukan hanya mengikut orang kata ini sunnah ikut saja.
Orang ni kata ini sunnah, ikut aja. Orang kata amalan bulan Rejab macam ni, buat saja. Orang kata amalan bulan Syaban macam ni, buat saja. Tanpa kita cek betul tak Nabi cakap ke tak. Semuanya disebabkan azan. Oh, azan. Jadi kita sebut tadi bahawasanya mesti kita mengenal agama kita, Al-Quran dengan Sunnah, dengan dalil-dalilnya, ataupun dengan mengaji, biar kita tahu daripada mana datangnya. Kerana kalau kita tengok kepada negara barat, orang-orang Kristian, orang-orang yang kafir yang masuk Islam kat negara barat, mereka bila masuk Islam, Islamnya terbaik sebab mereka ada pengalaman sesat dalam Kristian. Kita ni lahir-lahir dah memang Islam dah. Maka bila kita lahir dalam Islam, hidupnya begitu, jadi kita malas mengkaji, kita malas mau tahu agama ni betul ke tak daripada Allah dan Rasul dan sebagainya, hanya mengikut apa yang telah dibawa oleh bapak-bapak kita, tok-tok kita dan orang yang sebelum kita. Apa yang kita tengok kepada amalan masyarakat, kita buat terus tanpa bertanya betul ke tak. Apabila munculnya satu bid'ah, satu sunnah akan mati. Bila muncul satu bid'ah, satu sunnah akan mati. Apabila kita hidupkan satu sunnah, bid'ah akan mati. Ada terbalik. Jadi bid'ah ni yang dipesan oleh Nabi dalam pesanan yang keduanya. Pertama tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Jaga-jaga kamu benda baru yang akan muncul dalam agama. Setiap yang muncul baru itu ialah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Kenapa Nabi terangkan dua ni? Sebab dua ni tak boleh dipisahkan. Mesti buat sunnah, tinggal bid'ah. Buat bid'ah, sunnah tak buat. Itu saja. Buat sunnah, bid'ah tinggal, sunnah tak buat. Yang paling simple Nabi suruh kita berzikir bil anamil. Subhanallah, 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 subhanallah. Ni, dengan ni, apa nama kita panggil anak-anak jari ni. Muncul ketek tu. Ketek. Haram, tak buat dah. Ni dah tak buat dah. Sedangkan benda-benda ni akan bercakap pada hari kiamat nanti. Bukti yang kita berzikir dengan dia. Bila kita buat benda yang selain daripada itu, maka kita tinggalkan yang sunnah. Tinggal yang sunnah. Bila kita beramal balik dengan sunnah, maka kita tinggalkan bid'ah. Kenapa Nabi ingatkan tentang bid'ah? Kerana bid'ah menghancurkan agama. Itu saja. Bid'ah menghancurkan agama. Alah ustaz, saya bid'ah. Memang sunnah bid'ah. Memang tak ada lawan lain. Memang sunnah lawan ni bid'ah. Kalau Nabi tak cakap bid'ah, kita pun tak cakap. Tak teringin pun nak cakap bab bid'ah. Tapi oleh kerana dah Nabi cakap, kena cakap lah. Kalau kita tak cakap, oh diamlah, nanti masyarakat kita kata apa, hancurlah agama. Macam-macam amalan ibadat orang buat, macam-macam, sebab tak faham kaedah Islam. Dalam kaedah umum, al-aslu fil asya' ibahah. Asal dalam suatu benda tu ibahah, harus buatlah. Nak buat kereta kebal, buat. Nak buat kereta kebal 3 muncung, buatlah. Nak buat kursi macam-macam, kursi orang sakit tu macam-macam pattern, buatlah. Tapi jangan buat reka-reka semayang pula. Macam-macam lah. Ini tahun baru, aku semayang tahun baru. Masuk pergi kubur, semayang sempena kubur. Masuk ni macam-macam lah. Sebab dia pukul rata kaedah tu. Sebenarnya al-aslu fil ibadat al-hadru. Asal ibadat haram, mereka ada dalil yang suruh buat. Asal harus, itu urusan muamalat dunia. Asal ibadat haram, mereka ada dalil yang kata boleh buat. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah
Adakah bagi mereka itu syuraka, syarikat-syarikat, sekutu-sekutu selain Allah yang tolong buat syariat bagi mereka, benda yang Allah tak izin? Itu dalilnya. Maka kenapa kita semayang? Sebab Allah suruh semayang. Kenapa kita tak pakai tekebal? Suka hati ya. Kita duk sibuk nak buat ibadat, kita kebal tak ada nak buat. Sebab sibuk nak ibadat ni. Nak reka-reka ibadat, kita kebal tak ada nak buat. Pistu tak ada nak buat. Kereta boleh terbang pun tak pernah terfikir pun, kan? Contohlah, itu amalan-amalan apa yang boleh kita inovasi, yang boleh kita menggunakan kekreatifan kita. Tapi ibadat jangan guna kreatif. Ibadat ikut Nabi. Apa hak Nabi dah ajar, hak tu lah yang kita buat. Kenapa kita puasa bulan Ramadan? Nabi buat, Nabi suruh. Kenapa kita pergi haji kat Mekah? Nabi suruh. Itu ibadat. Hak ni yang kadang-kadang ustaz pun tak apa nak faham. Ustaz pun tak faham kaedah muamalah dengan kaedah ibadat. Maka apa salahnya kalau kita bereka ibadat baru, kalau kita reka semayang khusus, dia suka-suka dia lah. Dalam bab-bab pentadbiran anjur. Dalam bab-bab yang sepatutnya dia berinovasi dan dia berkreatif, dia tak mau kreatif. Dalam bab yang tak boleh, pintunya ditutup, maka hak itulah nak terokai. Sesat laratlah kita. Jadi masyarakat kita akan bertambah jauh daripada Al-Quran dan Sunnah jika kita salah faham dengan agama kita. Dan cara yang kita faham itu mengikut cara yang bukan cara Nabi dan para sahabat faham. Itulah punca kepada permasalahan umat pada zaman sekarang. Termasuk yang paling besar masalah umat pada zaman sekarang ialah masalah tauhid, akidah. Kenapa akidahnya boleh mencacah merba? Sama saja, faham tidak seperti mana faham para sahabat Nabi. Tak cuba kecerdikan para sahabat tu kita tak mau tiru. Satu contoh saja kita bawa. Kata Umar kepada Hajar Aswad, "Inni la'alamu annaka hajarun." Aku tahu engkau batu, la tanfa' wa la tadur. Tak bagi manfaat, tak boleh menolak mudarat. Kalau aku tak tengok Nabi cium kau, sorry aku tak cium kau. Kalau aku tak tengok Nabi cium kau, aku tak mau cium kau. Jadi, kenapa kita cium batu? Nabi cium. Kenapa kita sapu khuf, kasut atas? Lau kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfal al-khuf aula min al-a'la. Kalaulah agama itu ikut kepala otak aja, nescayalah sapu di bawah khuf itu lebih utama daripada sapu atas. Tapi kita sapu atas sebab dah Nabi tunjuk begitu caranya. Itu cara faham, simple saja. Mau cerdik, faham Quran dan Sunnah. Mau cerdik, ikut kepahaman para sahabat Nabi. Tak mau cerdik, ikutlah kumpulan-kumpulan yang mengarut tu, yang faham agamanya tak apa-apa dah. Yang tidak membawa kita kepada Al-Quran dan Sunnah, membawa kita jauh lagi daripada Al-Quran dan Sunnah, yang cuba memahamkan kita Islam dengan cara faham mereka sendiri. Jadi ini tak bawa kita kepada Allah dan Rasul, dia bawa kita lagi jauh. Orang rasa dirinya kosong, tak ada apa-apa sebab tak mengaji. Maka bila dia dapat suatu tarekat, satu kusufian, maka dia pun sonok ni. Sebab Tok Syekh kata boleh sampai kepada Allah Ta'ala express, boleh sampai kepada Allah dengan cepat. Dia pun duk fikirlah, aku dah 40 tahun, 50 tahun, mana ada aku amal ibadat, baru nak bertaubat seminggu dua ni, baru nak datang masjid. Masjid kan tempat orang pencen. Dah pencen baru ada masa. Kalau tak pencen, dia tak ada masa. Jadi bila dah pencen, baru dia datang, baru dia taubat, baru dia jumpa orang-orang soleh. Tak? Bila dia jumpa orang tu, dia kasi kosong diri dia. Dia tengok kawan ni banyak ibadat, Allah, aku ni apa yang ada? Dosa pun banyak. Tiba-tiba ada orang kata, kau nak cepat dapat kepada Allah tak? Oh ni, ikut ni, Tok Syekh ni, sekian, bagus. Tok Syekh ni wali Allah, kata tak? Kau jangan cakap apa-apa depan dia, Tok Syekh tahu apa yang ada dalam hati kau. Menanamkan rasa hebat Syekh. Dia pun, bagus lah, aku ni dosa, banyak dosa. Ada orang ustaz kata kita boleh doa terus je kepada Allah Ta'ala.
Doa lah sebab Allah tak terima, taubatlah kepada Allah terima. Tapi no, salah tu cara tu. Hang ni orang banyak dosa, sebab tu hang kena melalui aku, Syekh. Sebab tu hang kena ikut ni al-alama banyak ni, bukan al-alama alama. Hang kena ikut Tok Syekh ni. Tawassul kepada Tok Syekh walaupun dah mati tak apa, yang penting sebab kita mau dekat diri dengan Allah Ta'ala. Maka lupalah kita ud'uni astajib lakum. Lupalah kita kepada Allah kata dalam hadis kursi, kalau kau datang kepadaku dengan sebesar bumi khataya, aku akan datang kepada kamu dengan sebesar bumi maghfirah, keampunan. Lupa dah, semua lupa dah. Semua ikut jalan syekh, semua ikut perantaraan syekh. Sesatlah daripada dia nak menyucikan hati dia, dia mengotorkan hati dia dan jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan Allah kurniakan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kerana tidak ada, tak samai orang yang ada ilmu dia beramal. Kita mohon supaya ilmu yang kita pelajari kita dapat amal, barulah betul ilmunya itu. Kalau ada ilmu tapi dia tak beramal, ni tak betul ilmu dia. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Kita dah lewat Nora. Ada apa-apa soalan? Yang jadi kekeliruan dalam masyarakat ini disebabkan ustaz-ustaz juga. Tu soalan dia. Tak kira lah dalam TV ke, luar TV ke, yang dipanggil kat masjid-masjid ke, ustaz-ustaz ni lah yang membuatkan confuse masyarakat. Dari satu sudut benar, betul. Sebab ustaz yang kita panggil itu ustaz yang tak membawa kita dekat dengan dalil. Dia tak bawa kita dekat dengan dalil, tapi dia bawa kita ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, sudah je lost, hilang dalam jawapan soalan lain. Tapi bila dia jawab, sebenarnya tak jawab pun, tapi bukan faham pun orang, tak faham pun. Ustaz punya angkara ustaz. Kenapa Yahudi Kristian rosak? Kenapa Yahudi Kristian rosak? Orang awam buat? Tak tengok cerita Martin Luther? Balik pergi mencari CD Martin Luther. Dia ni sesat lah kan, Kristian, tapi dia ni duk menentang padri-padri yang menyesatkan masyarakat. Tengok sebelum dia pergi ke Vatican, tengok dekat sebelum luar gereja tu jual surat keampunan. Bayar, jual lagi lah. Senang hidup, senang. Jumpa ustaz kira settle lah. Kira Allah ampun lah kiranya. Ni masyarakat Melayu kita nak datang bulan Ramadan dah. Mulalah surat tahlil. Surat tahlil dia biar kat masjid. Tak apalah, siapa setuju setujulah, siapa tak setuju nak macam mana? Kita tak setuju dengan benda tu. Hang nak kutip duit seorang RM20. Okey, aku miskin tapi aku ada jenazah aku ada 8 orang. Boleh hang buat? Oh, sorry lah. Seorang RM20. Oi, kau ni nak berbakti ke nak duit? Kan?
Tak percaya cuba dah. Kita pakat ramai-ramai, kami ni semua ni orang miskin ni, tolong baca tahlil kami, tapi kami tak bayar lah. Tengoklah. Kalau ada, okey lah, boleh. Tapi nak duit lah, nak duit. Himpun semua nama setebal ini untuk bulan Ramadan. Ni tebal ni. Takkan Pak Imam tu nak baca satu. Hak ke Pak Imam tu pun duk simpan, duk tebal ni, simpan dah beli imam ni, tak pernah selak pun. Okey, mari kita majlis sebelum buka puasa ni, bal. Kita pun baca tahlil lah. Wa ila arwahi. Pada sedekah lah kepada Nabi lah, apa benda lah. Dan semua nama-nama yang ada di dalam kertas ni. Settle. Habis 100 nama, 200 nama dah settle dah. Cukup lah. Simpan borang tu. Duit dapat 20 kali 200. Nak jadi macam Kristian ke? Yang senang-senang saja boleh kirim pahala. Yang senang-senang saja Allah ampunkan dosa. Siapa yang ada duit banyak, siapa yang banyak dosa, ada duit banyak, jangan risau. Semua 100 kertas ni semua aku punya. Nah, hang tolong baca tahlil untuk aku dah. Sebelum mati hang tak ingat nak panggil ustaz pun. Kat AJN tu berapa ramai VIP yang bukan suka ustaz pun. Nak mati baru telefon, "Alo ustaz, boleh tak panggil 2-3 orang baca tahlil, baca yasin?" "Sorry, panggil ustaz lain," saya kata. Tak. Waktu engkau duk terlantar kat hospital tu, nak aku jenguk pun hang tak mau. Dah nak mati pun hang nak panggil ustaz. Anilah minta maaf lah, kerja-kerja ustaz bukan kerja baca tahlil. Kerja ustaz ni bagi tahu masyarakat mana benar, mana tak benar. Bukan mai tolong kami. Bukan nolong, kami mau tolong saja. Tak maulah macam ni. Yang duk hancur Kristian siapa? Padri, ustaz dia. Ini tak mau nak sesuai ni. Mana Rabah? Biar Rabah. Dah tulis lah dia punya ayat Injil, ayat Taurat. Hadza min indillah, ini kitab Allah. Dia kata kitab Allah lah. Hang dah padam, hang bertokok tambah hang punya, hang kata kitab Allah. Tak sesuai ni. Okey dah. Cantik. Rosaklah Kristian dan rosaklah agama Yahudi. Sebab padri dia tokok tambah agama, tukar Bible, tukar Taurat, New Testament, ni Old Testament, ni New Testament. Bukalah hak ni bahasa Inggeris, hak ni bahasa Melayu, ni bahasa Arab, semua lain-lain. Mana satu benar pun tak betul lah. Yusuf Estes masuk Islam, pergi cari kitab asal dalam bahasa Ibrani. Dia cari dalam bahasa Ibrani, baru dia tahu hak kebenaran dia. Yang duk bahasa Inggeris, bahasa Melayu, memanglah. Cuba Al-Quran tu kita tak berbual Arab sebelahnya, hancur habis. Tolong Melayu dia, betul Cina lah, apa semua dah. Nanti faham silap. Sebab kita tak bergantung pada teks asal. Maka ustaz pun macam tu lah. Belajar lama dah, habis degree habis dah. Lepas degree cari kerja, mungkin kerja kerajaan ataupun MLM ataupun takaful ikhlas. Bukan kita kata salah dah, tapi ini yang mengaji agama ni sama-sama batch kita ni, sama-sama batch kita mengaji agama. Terror lagi daripada kita. Sekarang lama tinggal lah, tak buka kitab dah, tak ulang kaji dah, tak baca dah, apa pun tak ada, blank, hilang. Hak ni yang tak baca banyak ni, bukan orang awam dia tak baca banyak, ustaz pun malas baca. Dah lah malas, dengar pun malas, apa tak lagi orang awam malas baca. Bila dia malas baca, dia pun apa yang dia baca lah, tazkirah malam ni orang bagus hadis ni. Dan kuliah hadis tu ada baca lah. Baca hadis tu bla bang. Naik kereta pergi nak kuliah, baca Ikim baca hadis. Hadis ni Ikim lah, bagus ni hadis ni. Baru dengar hadis tu pun. Dalam kuliah sampailah hadis tu, tanpa cek hadis tu sahih ke tak, mana betul ke tak.
Kalau orang tanya pula, ustaz ni orang duk bising-bising ni, ustaz hadis sahih ni, hadis yang ustaz baca tu dhaif. Pandai-pandai dhaif, aku dah baca lama dah. Ada orang tegur? Tak ada orang tegur pun. Hang baca berapa banyak kitab? Berapa banyak kitab baca? Dia kata kita pula baru baca 1, 2, 3 kitab. Dia kata kita baru baca 1, 2, 3 kitab. Siapa yang baru baca 1, 2, 3 kitab ni? Maka aku nak jawab tak tahu, aku ustaz. Jawablah. Hadis ni sahih. Tuan-tuan jangan banyak tanya lah. Sahih. Ulama kita dah sahihkan dah. Cukup. Tak payah. Tuan-tuan tak payah pening-pening kepala tuan-tuan. Ulama kita dah tentukan dah. Tuan-tuan janganlah duk bising-bising dah ini boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Ulama kita dah selesai lama dah. Ulama kita dah selesai lama dah. Senang tu jawapannya. Kalau macam tu, tutup universiti yang ada pengajian Islam. Tutup UAE, tutup pengajian Islam. UM tutup pengajian Islam. Mesir pergi bubar, pergi buat saintik, pergi buat perubatan lah. Sebab semua dah ulama kita tentukan dah. Nak ngaji apa lagi? Oh ni yang dah kita buat turun-temurun ni, yang ulama kita dah tentukan dah. Semua kita ulama semua kita ulama. Kalau macam tu lah. Dan semua kita ustaz. Tak payah buat kuliah agama lah. Kalau mau tahu benda yang kita dah tahu dah. Ni tak payah bincang lah. Ulama kita dah buat dah lama dah. Allah. Agama Islam agama ilmu. Agama Islam agama ilmu. Maka perlu ditanya ustaz tu. Ustaz mana boleh jawab macam ni ustaz? Memanglah ulama kita dah buat lama dah. Ulama pun macam-macam pesen. Quran pun kata ada ulama su', ada ulama ikhlas, ada ulama jahat. Quran kata. Hadis Nabi pun banyak buat perumpamaan tentang ulama-ulama yang mendiamkan ilmu. Mana nak letak dia tu? Tak payah baca. Jadi itu bukan nature agama kita. Bukan agama kita. Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, ni nenek dapat berapa harta miras? Allah, dia tak tahu. Tak pernah dengar Nabi cakap. Maka dia tanya sahabat lain, ada tak siapa-siapa yang pernah dengar Nabi kata nenek dapat berapa? 1/6. Betul tak kamu dengar ni? Ada orang lain nak dengar tak? Seorang lagi. Betul. 1/6. Betul lah tu. Omar dia ketuk pintunya 3 kali. Buka-buka kau tu belah dah. Oi. Oh, ketuk rumah orang belah. Aku tala. Datang kawan tu. Aku dengar Nabi kata dah bagi salam, minta izin 3 kali. Kalau tak buka pintu balik ya. Betul kan dengar ni? Ada orang lain dengar? Saya pun dengar juga Nabi cakap 3 kali. Kalau tak ni balik. Okey, setuju. Tak semua kita ada ilmu yang menyeluruh. Ilmu yang menurut Allah Ta'ala saja ilmu yang maha luas. Ustaz ilmunya juga terbatas. Jadi ada ustaz yang takhasus bidang akidah, dia tak berapa nak takhasus bidang hadis. Ada ustaz yang takhasus bidang hadis tapi dia agak kurang sikit dalam usul fiqh. Ada yang takhasusnya usul fiqh tapi ahadisnya kurang. Kita dah bukan macam ulama dulu dah yang semua orang kita kuasai. Maka kita kena mengiktiraf kelemahan kita. Ustaz hari ni sahih ke tak? Wallahualam saya tak tahu. Nanti saya balik saya check dulu, nanti kuliah akan datang saya bagi tahu. Tak boleh macam tu lah. Lagi Allah angkat darjat tu. Melainkan hadis ni sahih, jangan risau, sahih. Ustaz tapi hadis ni bercanggah. Yang bercanggah tu dhaif. Kerana terbalik. Hak ni aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesat lagi sesat korang. Jadi tak semua ustaz mesti betul cakap dia. Itu kaedah dia. Tak semua ustaz mesti betul. Mungkin saya sampaikan dia, mungkin ada silap juga. Jadi siapa yang tahu tolong betulkan. Tak semua ustaz betul. Ustaz kena tawaduk. Dah mengaji ilmu dah agama dah. Tolonglah tawaduk kepada diri dan tawaduk kepada ilmu. Hak tahu kita cakap kita tahu. Hak tak tahu kita cakap kita tak tahu. Jangan memandai-mandai dengan ilmu kalau kita tak tahu. Maka itu lebih Allah Ta'ala suka. Itu lebih Allah Ta'ala angkat darjat dia. Sebab setiap orang dia tahu kadar diri dia sendiri. Jadi apa yang kita tahu kita sampaikan, yang kita tak tahu kita jangan sampaikan. Jangan mereka-reka pula tu. Bila kita dah cakap suatu pandangan, tiba-tiba pandangan tu salah, kita cuba juga menegakkan pandangan yang salah itu dengan mencari dalil-dalil yang lain dan dipulah tengkuk nas menghadap dia. Masalah kita bukan buat dengan dalil, bukan buat kerana ada dalil. Kita buat dulu baru cari dalil. Itu problem kita.
Buat dulu baru cari dalil, bukan ada dalil baru buat. Bila dia buat dulu baru cari dalil, macam-macam dalil lah dia bubuh. Oh, kita ni nak apa contoh nak bagi macam-macam lah supaya mereka bagikan sensitif pula kan. Wallahu a'lam. Yang penting kita bagi tahu tadi, ulama ustaz kalam dia boleh dipertikai dengan syarat jangan menjatuhkan dia, dengan syarat hormat kepada dia. Tambah juga kalau dia dah lebih tua daripada kita, lebih perlu dihormati. Walaupun mungkin dia tersilap, walaupun mungkin dia agak berbeza manhajnya dengan kita, masih ada lagi hadis Nabi, mesti hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tegur dengan cara baik. Yang paling bagus kalau boleh pergi jumpa dia lepas habis kuliah, bagi tahu dia. Kalau waktu kuliah kadang-kadang ada orang ego. Kita semua ego. Imam pun ada ego. Imam, apa ni baju silap ni? Oi, banyak cantik Imam pun ada ego juga. Tambah kalau ditegur ni khalayak ramai ni. Tuan-tuan tahu tak imam kita ni tadi? Gini. Imam kita melenting Ego, masing-masing ada ego. Maka bila ada lagi tinggi ilmu, dia lagi ego dia lah. Ustaz ni ego. Macam mana ustaz ni ego? Kita mungkin ego juga tak? Jadi ustaz ni ego. Jadi mau ego tu diturunkan sikit, jumpa dia bersendirian. Hak tu lebih bagus. Tapi kalau dia ni memang kaki degil, ustaz ni memang degil, cakap secara sembunyi pun mau lawan kita, dia kata kita sesat, cakap ni tak mau pernah dia dengarnya, dia je betul. Hak ni baru cakap, baru tanya dalam kuliah, baru tahu. Hak ni baru tanya pula. Tapi bahaya juga orang yang pegang mic ni, dia berkuasa lah. Bahaya juga. Sekali lagi orang tanya tu kena. Jangan tanyalah bila ustaz pegang mic, nanti dia kena. Wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan lain? Habis dah kot. Minta maaf kalau ada kekasaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita tawaduk dengan ilmu dan beramal dengan ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.